Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi shalli 'alan nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi shalli 'alan nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Yang dihormati dan dimuliakan barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Bandar Bukit Mahkota, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kitab Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh tokoh besar hadis Al-Imam Amirul Mukminina fil Hadis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala wa radhiya anhu. Dan kita telah sampai kepada hadis yang keberapa? 31 31. Kita berhenti pada bab zulmun duna zulmin. Bab tentang kezaliman, pada menyatakan kezaliman yang lebih ringan daripada kezaliman yang lain. Zulmun duna zulmin, satu kezaliman yang lebih ringan berbanding satu kezaliman yang lain. Jadi artinya ada peringkat-peringkat kezaliman. Ada zalim yang paling zalim lah, paling zalim sekali. Kemudian di bawahnya yang kurang zalim, dan yang kurang lagi zalim, dan yang paling ringan zalimnya. Zalim ini ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi bila kita meletakkan sesuatu perkara itu bukan pada tempatnya, zalimlah. Macam apa ni, piring yang ini digunakan untuk kita meletakkan gelas cawan di atasnya. Tapi kalau kita letakkan di atasnya itu sampah, kita letakkan pasir, jadi tak kenalah. Jadi bukan pada tempatnya. Kita letakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Jadi sampah masuk ke dalam bakul sampah. Kalau pasir kita letak, campak dekat atas tanah. Bukan letak atas piring yang digunakan untuk makan dan minum. Itu kita nak mudah faham. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi sekecil itu dikira zalim. Apatah lagi kezaliman yang paling besar. Yang paling besar ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meletakkan, sepatutnya dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya, asalnya. Sebab kita semua adalah hamba yang diciptakan, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai makhluk hendaklah kita tidak mensyirikkan Al-Khaliq yang menciptakan kita. Jadi itu hak dia. Kita kena letakkan hak itu pada tempatnya. Tapi kalau kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala,
Itulah kezaliman yang paling besar sekali yang akan disebutkan dalam hadis yang berikut ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan sanad beliau melalui guru-guru kami sampai kepada Imam Al-Bukhari. Katanya, haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala wa haddatsani Bishrun qala haddatsana Muhammad an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yazlim. Fa anzalallahu ta'ala inna syirka la zulmun azim. Kata Imam Al-Bukhari, Abul Walid telah menyampaikan kepada kami. Katanya Syu'bah telah menyampaikan kepada kami. Kemudian kata Imam Al-Bukhari dalam jalur sanad yang kedua, katanya dan Bishr telah menyampaikan kepadaku. Katanya Muhammad telah menyampaikan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Sulaiman, daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah. Katanya Abdullah ini ialah Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis bila dia tak sebut Abdullah bin siapa, artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Walaupun di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ramai yang bernama Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Abbas. Tetapi yang lain-lain itu hendaklah disebut dengan binnya sekali. Disebut dengan bin dia sekali. Tapi untuk Abdullah bin Mas'ud tidak. Hanya disebut Abdullah sahaja. Jadi bila sebut Abdullah artinya Abdullah bin Mas'ud kerana beliau yang paling tua, maknanya dari segi umur tu senior, lebih senior berbanding lain-lain Abdullah. Bila ramai dalam bahasa Arab, Abdullah ni disebut Abadilah. Abadilah di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meriwayatkan, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, katanya apabila turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm, turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Bila turun ayat ini, ayat surah Al-An'am 82, jadi disebutkan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka itu dengan kezaliman, maka mereka itu memperolehi keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila turun ayat ini, maka berkatalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah antara kita yang tidak menzalimi ataupun tidak berbuat zalim? Jadi mereka merasakan ayat itu ayat yang berat. Berat. Sebab mereka kata tidak ada siapa yang tidak pernah buat zalim. Semua orang pernah buat zalim. Jadi mereka pun merasakan ayat itu ayat yang sukar bagi mereka untuk diamalkan, untuk dipraktikkan. Mungkin mereka terlebih dalam memukul anak contohnya, ataupun memukul hamba sahaya, sedikit melampau daripada kebiasaan, ataupun mereka mungkin marah, pun isteri mereka tidak tentu hala, ataupun mereka mungkin mencederakan binatang. Jadi benda-benda seperti itu, benda-benda yang mana setiap orang ini tidak lari daripada melakukan kesalahan walaupun kecil. Walaupun mungkin semut yang lalu tu pun kita pijak mati dia.
sengaja kita pijak semua tu. Dia menyusahkan dia masuk dalam makanan dan sebagainya, contoh. Jadi benda-benda kecil seperti itu, setiap manusia ini tidak terlepas daripada melakukan sesuatu dalam meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi apabila mereka mengadukan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala pun menurunkan ayat yang lain dalam surah Luqman. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah suatu kezaliman yang besar. Jadi turun ayat yang menerangkan bahawa yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam surah Al-An'am tadi bukanlah kezaliman secara umum. Apa sahaja perkara yang berbentuk zalim itu termasuk di situ. Tetapi yang dimaksudkan kezaliman dalam ayat itu ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang paling tinggi dia punya kedudukan, peringkat dia ialah syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam riwayat yang pertama. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Al-Bukhari juga disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa bidzaka ala tasma'una ila qauli Luqman inna syirka la zulmun azim. Bila para sahabat mengadu kepada baginda Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak melakukan kezaliman? Lalu Rasulullah jawab, bukan macam itu. Bukan macam tu. Tidakkah kamu semua pernah mendengar? Tidakkah kamu semua mendengar kata-kata Luqman? Kata-kata Luqman maknanya dalam surah Luqman itu menghikayatkan, Allah Ta'ala menghikayatkan tentang kata-kata Luqman Al-Hakim, satu orang yang Allah Ta'ala muliakan. Dia bukan Nabi, tetapi kerana kesalihan dia, ketakwaan dia, taqarrub dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah muliakan dia dan disebutkan namanya dalam Al-Quran. Yang mana ketika itu beliau menasihati anaknya, nasihat Luqman kepada anaknya, dalam surah Luqman. Di antara nasihatnya ialah disebut syirik itu adalah kezaliman yang besar. Janganlah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, dengan kesyirikan. Mesti iman yang mantap, bulat, jitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syirik, walaupun syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang kecil. Dia ada syirik jali yang jelaslah, maknanya menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala, murtad, keluar daripada Islam dan seumpamanya. Satu lagi syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apabila kita membuat sesuatu amalan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala tetapi kerana orang lain. Kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang kita buat itu amalan yang baik, amal ibadah. Kita bersolat tapi untuk dilihat sebagai orang yang rajin bersolat, untuk dipanggil sebagai orang yang ahli ibadah contohnya. Jadi ini niatnya dah lain dah. Bukan kerana Allah Subhanahu wa taala tapi nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Jadi kedua-dua sama ada syirik khafi ataupun syirik jali tadi, hendaklah kita bersihkan iman kita daripada kedua-duanya, supaya iman kita itu benar-benar bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam ayat tersebut
dinyatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, maka mereka itu beroleh keamanan dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab alamatul munafiq. Bab pada menyatakan tentang tanda orang munafik ataupun alamat tanda, ya, apa dia tanda orang munafik, ya. Qala haddatsana Sulaiman Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, diberitakan kepada kami oleh Sulaiman Abu Rabi', katanya Ismail bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami, katanya Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail telah menyampaikan kepada mereka, yang telah menyampaikan kepada kami, ya, daripada bapanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tanda orang munafik itu ada 3. Ya, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Bila bercakap itu, kata-katanya itu adalah pembohongan, penipuan, ya. Dan apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Yang dia berjanji, ya, dia kata dia akan, ya, menunaikannya tapi tidak ditunaikan, ya, mungkir janji. Dan apabila dia amanahkan kepadanya, dia khianat. Ya, dia amanahkan apa-apalah, ya, walaupun apa yang diamanahkan itu ialah rahsia, sesuatu rahsia mungkin, ya, supaya simpan, jangan beritahu orang lain, tapi dia khianat, dia bagi tahu juga orang lain. Ya. Kalau apa ni, kalau dalam media sosial dekat WhatsApp tu kita kata, ini jangan beritahu orang ni, aku bagi tahu engkau seorang aja ni, ya. Dia forward juga kepada orang lain, ya. Tak boleh khianat. Jadi tidak boleh, ya, kita bila diamanahkan khianat. Ini adalah sifat-sifat orang munafik. Orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah orang yang apabila, ya, mereka, ya, berhadapan dengan orang-orang Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menzahirkan bahawa mereka itu Islam. Ya, maknanya mereka ini berpura-pura, ya, sebagai orang Islam. Tapi apabila mereka bersama dengan kumpulan mereka, ya, bersama dengan orang-orang kafir, mereka menyatakan bahawa mereka, ya, sebenarnya, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya mereka itu berpura-pura sahaja. Ini orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya Islam tapi batinnya, dalamannya itu kafir. Ini belum lagi Islam. Ya, zahirnya Islam, dalamannya kafir. Tetapi sekiranya, ya, sekiranya tanda-tanda ini ada pada seseorang Muslim, ya, sekiranya ada pada seorang Muslim, ya. Jadi sifat munafik ini ialah dari segi amalan sahaja. Ya, maknanya kalau dia bercakap suka bohong, ya, dia bercakap suka bohong. Bila dia berjanji confirm, ya, dia tak akan tepati punya. Confirm dia tak datang, ya. Kata datang pukul 8 tak muncul-muncul, ya. Pukul 9 tak muncul-muncul, ya. Dia mungkir janji. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Ini sifat-sifat ini kalau ada pada orang Islam, ianya dari segi amalan dia, perbuatan dia. Tapi dari segi akidah dia, kita kena akui dia sebagai orang yang Muslim, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari segi
istilah munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munafiknya itu ialah dari segi akidah. Akidah, sebab dalamannya itu sebenarnya tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpura-pura sahaja. Jadi ini dari segi akidah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan supaya janganlah ada ciri-ciri munafik ini pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila berkata-kata jangan ada pembohongan, penipuan. Kata-kata itu mesti benar, jujur, dan apabila berjanji mesti ditepati, dan sekiranya diberikan amanah, tidak boleh dia khianati, mesti dia jaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian hadis yang seterusnya, kata Imam Bukhari, haddatsana Qabisah bin Uqbah qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruqin an Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Kata Imam Bukhari, Qabisah bin Uqbah telah menyampaikan kepada kami, katanya Sufyan telah menyampaikan kepada kami daripada Al-A'mash, daripada Abdullah bin Murrah, daripada Masruq, daripada Abdullah bin Amr, Amru bin Al-As, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, empat perkara, tadi 3, di sini disebut 4 perkara. Ini riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, yang tadi adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhum. 4 perkara, sesiapa yang ada padanya satu daripada perkara-perkara itu, maka telah ada padanya satu sifat munafik hinggalah dia meninggalkannya. Jadi bila yang tadi disebut 3 perkara, dan dalam riwayat ini disebut 4 perkara. Jadi sebenarnya 3 ke 4. Jadi ulama dia membahaskan bahawa kemungkinan ini adalah riwayatnya dalam masa ataupun waktu yang lain. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa tanda orang munafik itu 3, itu dalam satu masa tertentu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menambahkan lagi satu tanda yang lain, menjadikannya 4. Jadi 4. Jadi jika ada keempat-empatnya ini, ada dalam diri seseorang, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah orang munafik yang sejati. Dia adalah orang munafik yang sejati. Dan wa man kanat fihi khoslah, sesiapa yang ada padanya satu daripada perkara-perkara itu, maka telah ada padanya satu sifat munafik. Kalau ada satu sahaja pun, maka bermakna telah ada padanya satu sifat daripada sifat-sifat munafik hinggalah dia meninggalkannya. Apabila dia diamanahkan, dia khianat. Yang pertama, apabila diamanahkan, dia khianat. Yang tadi disebutkan di akhir, yang ini disebutkan di awal. Dan apabila dia bercakap, dia berbohong. Dan apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Yang keempat yang ditambah ialah, dan apabila dia bergaduh, bermusuhan, bertelingkah, dia menyeleweng daripada kebenaran ataupun dia melampaui batas. Apabila dia bergaduh, bertelingkah, dia melampaui batas.
Maknanya kalau apa di apa ni, dipukul sekali, dipukul 2 kali. Orang tu pukul 2 kali, dia pukul 4 kali lebih. Dia tak boleh begitu, sebab dia tak seimbang. Kalau kisos, hukum kisos ini maknanya dihukum sama seimbang seperti mana perbuatannya. Maknanya kalau ditampar kat muka, kena tampar balik kat muka juga. Itu kisos, hukum kisos, ya. Tapi kalau tampar kiri kanan, itu melampaui batas. Tak boleh, ya. Jadi bila dia bergaduh, dia akan melampaui batas. Ini ciri orang munafik. Dan sekiranya ada salah satu daripada ciri-ciri ini, ya, maka ada pada seseorang itu, ya, sifat munafik, sehinggalah dia meninggalkannya. Maknanya dari segi amalan, ya, dari segi amalannya itu, ya, dia disebut sebagai munafik. Ini munafik dari segi amalan, bukan dari segi akidah, ya. Kalau dari segi akidah yang disebut dalam Al-Quran, nama apa ni, golongan munafikin, ya, orang-orang munafik yang disebut dalam Al-Quran itu yang zahirnya Islam, ya, tapi batinnya itu kufur, ya, kafir, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab qiyamu lailatul qadri minal iman, bab pada menyatakan berqiyam Lailatul Qadar, ya, pada malam Lailatul Qadar itu adalah sebahagian daripada iman. Ini bukan nak cerita tentang apa Lailatul Qadar, ya, sebab kita masih lagi dalam perbincangan Kitabul Iman, ya, kita membincangkan tentang keimanan, ya. Jadi nak menyatakan di sini bahawa di antara keimanan itu ialah menunaikan solat, ya, sunat di malam Lailatul Qadar, atau berqiyam pada malam Lailatul Qadar. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib qala haddatsana Abu Zinad anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya, kata Imam Al-Bukhari, diberitakan kepada kami oleh Abu Yaman, katanya Shu'aib telah mengkhabarkan kepada kami, katanya Abu Zinad telah menyampaikan kepada kami daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berqiyam, ya, pada malam Lailatul Qadar, ya, dengan penuh iman dan harap akan pahalanya, imanan wahtisaban. Jadi dia laksanakan itu, ya, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan ihtisab. Ya, ihtisab ini ialah mengharapkan ganjaran pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan iman dan ihtisab, maka akan diampunkan, ya, apa jua daripada dosanya yang telah lalu. Jadi jika dia melakukannya, ya, dia punya ganjarannya sangat besar, ya, iaitu diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Cuma malam Lailatul Qadar ini tidak diketahui waktunya secara tepat, ya, cuma, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa ianya terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan di dalam 10 hari itu yang lebih perlu ditekankan ialah di malam yang ganjil, malam-malam yang ganjil, iaitu malam 21, malam 23, malam 25, ya, malam 27. Dan malam 27 itu lagi, ya, perlu ditekankan, kerana kebanyakan Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27 Ramadan.
Jadi kita tidak tahu bilakah Lailatul Qadar itu berlaku secara tepat. Tetapi kalaulah pada malam itu kita berqiyam, dia punya ganjaran pahalanya sangat besar, iaitu akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tidak terlepas daripada malam Lailatul Qadar ini, jangan pilih-pilih hari. Maknanya buat saja 10 yang terakhir itu kita hidupkan dengan qiyam. Jadi Imam Al-Bukhari menyatakan bahawa solat Lailatul Qadar, solat sunat pada malam Lailatul Qadar ini ialah sebahagian daripada iman, termasuk dalam pengertian iman itu. Dengan maknanya perbuatan kita itu menunjukkan bahawa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Babul jihad minal iman. Begitu juga tentang jihad fi sabilillah, ianya juga termasuk daripada iman. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Harami bin Hafs qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Umarah qala haddatsana Abu Zur'ah Ibnu Amr bin Jarir qala sami'tu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqum bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahul jannah walaula an ashqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadittu anni uqtal fi sabilillahi thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Kata Imam Al-Bukhari, diberitakan kepada kami oleh Harami bin Hafs, gurunya. Dan gurunya ini merupakan satu-satunya hadis yang beliau riwayatkan daripada gurunya ini, yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Tak ada yang lain. Kalau yang guru-guru dia yang lain, mungkin ada banyak hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tapi yang Harami bin Hafs ini hanya satu ini saja. Satu ini saja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada gurunya, Harami bin Hafs. Telah menyampaikan kepada kami, katanya Abdul Wahid telah menyampaikan kepada kami, katanya Imarah telah menyampaikan kepada kami, katanya Abu Zur'ah bin Jarir telah menyampaikan kepada kami, katanya aku telah mendengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, Allah telah menjanjikan kepada mereka yang keluar untuk berjihad di jalan Allah semata-mata kerana beriman dengan Allah dan mempercayai Rasulnya. Ini kelebihan ganjaran pahala bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Tapi mesti beriman dengan Allah, imanan, dan mempercayai Rasulnya bahawa dia akan mengembalikan mereka dengan mendapat pahala atau harta rampasan. Dia akan dapat pahala ataupun mendapat harta rampasan, ghanimah, atau akan dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya kalau dia mati, matinya adalah syahid, mati syahid. Ini berperang dengan musuh, matinya adalah syahid. Kalaulah tidak kerana khawatir menjadi keberatan ke atas umatku, maka aku tidak akan berada di belakang pasukan perang. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bila dalam peperangan itu baginda akan duduk dekat bahagian belakang. Sebab dia punya adat kebiasaan dalam berperang itu, yang ketua ni dia mesti duduk dekat bahagian belakang. Jadi yang kat depan ini ialah panglima-panglima dia. Dia punya askar-askar semua dekat barisan depan. Jadi kalau ketua dia mesti mengawasi, dia memikirkan strategi peperangan itu, macam mana nak menang. Jadi dia mesti duduk dekat bahagian belakang untuk mengeluarkan arahan-arahan kepada tentera yang berjuang di hadapan.
Jadi pada zaman dahulu begitu. Jadi tentera ni dekat bahagian hadapan, dia punya ketua tu mesti duduk dekat belakang. Jadi Nabi kata, kalaulah tidak kerana khawatir menjadi keberatan ke atas umatku. Maknanya kalaulah Nabi ni sebagai ketua perang ni duduk kat depan sekali, nescaya sahabat-sahabat yang lain akan merasa berat, akan merasa sukar, akan menjadi keberatan bagi mereka, sebab mereka khawatir bahawa Rasulullah akan terbunuh dahulu. Jadi Nabi kata, kalaulah tidak kerana khawatir menjadi keberatan kepada umatku, artinya sahabat-sahabat baginda lah, maka aku tidak akan berada di belakang pasukan perang. Nabi tak mau duduk belakang, kalaulah tak memberatkan. Nabi dia nak duduk depan kalau boleh. Malah aku ingin supaya aku dibunuh di jalan Allah, kemudian aku dihidupkan, kemudian aku dibunuh sekali lagi, walaupun takkan berlaku, mati hanya sekali sahaja, takkan mati 2-3 kali. Tapi nak kata besarnya ganjaran pahala orang yang mati syahid ini, Nabi kata supaya aku dibunuh di jalan Allah, kemudian aku dihidupkan semula, kemudian aku dibunuh sekali lagi, kemudian aku dihidupkan semula, dan kemudian aku dibunuh sekali lagi, sampai 3 kali. Jadi nak menunjukkan bahawa ganjaran orang yang mati syahid ini adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Bukhari dia nak menyatakan bahawa jihad ini adalah satu amalan yang besar, dan dia adalah termasuk daripada cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Babu tatawwu'u qiyami Ramadan minal iman. Bab pada menyatakan berqiyam di bulan Ramadan itu sebahagian daripada iman. Berqiyam di bulan Ramadan itu sebahagian daripada iman. Qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibni Shihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diberitakan kata Imam Bukhari, Ismail telah menyampaikan kepada kami, katanya Malik telah menyampaikan kepada aku daripada Ibnu Shihab, Ibnu Shihab Az-Zuhri, daripada Humaid dari bin Abdurrahman daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berqiyam di bulan Ramadan kerana beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah, sama seperti mana hadis yang sebelumnya tadi, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya yang lalu. Yang tadi berqiyam pada malam Lailatul Qadar, yang ini berqiyam di bulan Ramadan. Maknanya daripada awal Ramadan itu sampailah ke hujungnya 30 hari. Jadi dia melakukan qiyam yang biasa kita sebut tarawih, solat tarawih. Jadi jika melakukan solat tarawih ini, ganjarannya sangat besar. Bukannya kat hujung saja, dekat bahagian awal malam pertama tu sendiri telah pun kita beroleh ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diampunkan dosanya yang lepas. Dan ada satu lagi yang hadis yang lebih kurang sama, mirip, bab yang seterusnya, bab saumu Ramadan ihtisaban minal iman. Bab pada menyatakan berpuasa Ramadan itu dengan mengharapkan ganjaran pahalanya adalah termasuk daripada iman. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ibnu Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Kata Imam Al-Bukhari, diberitakan kepada kami oleh Ibnu Salam. Katanya dikhabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Fudail. Katanya diberitakan kepada kami oleh Yahya bin Sa'id daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang tadi berqiyam pada bulan Ramadan, hadis yang ini berpuasa pada bulan Ramadan dengan beriman, imanan wahtisaban, kerana beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi dengan berpuasa itu sahaja juga mendapat kelebihan yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ditambah lagi malamnya itu berqiyam, bersolat tarawih, juga akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Kemudian jika dia menepati tarawihnya itu malam Lailatul Qadar, ditambah lagi dengan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bila dia keluar daripada bulan Ramadan, madrasah Ramadan itu habis bulan Ramadan, maka dia keluar dengan keadaan yang bersih daripada dosa-dosanya yang telah lalu, kecuali dosa-dosa yang berkait dengan orang lain, yang mana orang tersebut tidak maafkan lagi, dia akan tergantung. Yang berkait dengan hak orang lain, dia akan tergantung. Selagi orang itu tidak maafkan, dia dosanya tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia berkait dengan orang lain. Yang ini yang berkait dengan diri sendiri, yang berkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa besarlah. Dosa besar, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mensyirikkan Allah, wal iyaz billah. Ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, demikian sebahagian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman. InsyaAllah pada masa akan datang kita masuk bab yang seterusnya, hadis yang ke-38. Dan sampai sini sahaja yang saya dapat kongsikan. Sebarang kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.